Oke, pelarasan untuk apa? Diselaraskan dan akhirnya dia untuk mengira apa yang lebih tepat. Apa yang lebih tepat yang penting untuk dikira? Terutamanya apa? Imbangan juga itu memastikan dia seimbang. Bukan selaras. Imbangan juga bukan untuk selaras. Imbangan juga hanya untuk pastikan semua debit kreditnya betul. So kalau kamu masukkan debit kredit dengan betul, kan dia imbangan juga memang akan betul sudah. Itu bukan konsep pelarasan. Okay? Pelarasan itu untuk banyak keadaan di mana kamu mau mengira dengan lebih tepat, terutamanya untung rugi kamu. Kan? Coba untung rugi kamu, satu kamu kena bayar cukai daripada situ. Kan? Kedua kamu tinggallah berapa harta kamu yang sebenarnya di dalam di situ. Okay. So mungkin kita start dengan yang paling senang dulu sebenarnya ini ialah apa tuh stok akhir. Inventory akhir. Inventory akhir. Dia cakap apa? Penilaian inventory akhir kah? Iya. Kamu perasan nggak ada satu saja benda yang wujud di kedua-dua PKK dan juga aku? Apa? Apa tuh? Daripada semua benda, okay, kamu go through the list lah semua benda. Kalau jualan di mana? Jualan di apa? Nah, jualan di apa? Kalau aset, kalau peralatan? PKK. Kan? Kan? So semua benda sama ada dia di aku ataupun di kecuali inventory akhir. Iya. Inventory akhir di mana? Buat tambahan. Dia di PKK di bawah aset semasa dan juga dia akan digunakan untuk pengiraan untung kasar di aku. Okey. Apa? Okey. So inventory akhir kamu akan menilai kan, kamu akan tengok balik inventory itu kalau ada sudah rosak dan sebagainya, kamu akan tentukan sajalah. Nah, tapi kenapa ini tidak akan mengganggu dia punya keseimbangan? Kamu tengok banyak akaun ni mana boleh kita terus tukar nilainya. Tapi ini kenapa boleh? Sebab kamu akan tukar dia di dua tempat. Nampak tak? So apa-apa nilai yang kamu akan nilaikan sebagai inventory akhir, dia di sini dan di sini. So oleh itu dia akan seimbang. Bermaksud kamu kena pastikan juga apa-apa pelarasan yang kamu buat dia mesti ada di dua tempat dia punya perubahan. Dan perubahannya dia mesti cancel each other sebab paling asalnya basicnya adalah persamaan akaun. So kalau lepas kamu selaras, imbangan duganya tidak seimbang, maksudnya kamu terlupa sesuatu ataupun tersilap. Okay? So itu yang pertama. Kaitan dengan Okey, sebab nilai yang kamu letak di inventory akhir akan mempengaruhi nilai untung bersih kamu yang dihantar kepada PKK yang juga ada inventory akhirnya. Kau sepatutnya dia akan seimbang. Okey, itu salah satu. Okey. Okey, so yang hasil dengan belanja itu dia banyak namanya, nanti kamu mungkin belajar Englishnya lagi. Bagus kamu fahamkan dia maksudnya sebenarnya. Bagi saya itu saja. Satu terlebih bayar, satu terkurang. Itu je. Terlebih, satu terkurang. So bagi saya terlebih belanja dengan hasil. So terlebih belanja maksudnya kamu terlebih bayar. So namanya rabaya. Terkurang bayar, terkurang belanja itu Belum terkurang deh. bunga akru kah? Bukan. Akru. Yang akru itu yang Apa termnya? Apa term yang kamu guna? Maksudnya lagi senanglah, ini adalah belanja belum bayar, ini hasil belum terima kah atau peroleh? Terima, dia belum terima. Terperoleh itu maksudnya kamu sudah terima tapi kamu belum bukan, kamu belum sepatutnya dapatkan benda itu. Contohnya mungkin orang sudah bayar kamu untuk buat sesuatu tapi kamu belum buat sesuatu itu. Contohlah yang tambahan 30
30 yang dijilid hakim. Nah, Ya, tempat. belum tepur Oh, lagi. tempahan. Oke. 200 So duit sudah sampai. Duit sudah sampai, tapi sebenarnya kamu tak boleh anggap itu dalam pengiraan kamu punya untung rugi. Kan? Ini sebenarnya semua untuk memastikan hasil dan belanja yang kamu guna untuk pengiraan untung rugi adalah tepat untuk tempo tersebut. Kan? So kalau dia sudah terbayar lebih, belum bayar dan sebagainya, kamu kena selaraskan lah. Okey. So contohlah. Contoh yang pertama. Yang mana dulu kamu rasa paling senang? Belum bayar. Surabaya. Prabaya. Gunung-gunung bersedekat. Boleh Prabaya? Tapi Prabaya I think sekejap. Yang kamu ada masalah di mana? Tambah tolak ke melihat dia punya sebagai apa? Macam okey. Okey, so testing lah. Kalau okey, Testing siar. pertama I think easiest will be belanja belum bayar. Bayar. Apakah akan terkesan daripada sini? Bagi contoh lah. Bagi contoh belanja yang belum Apa bayar. yang berlaku? Contoh Apa belanja. Gaji belum bayar. Okey, gaji belum bayar. Kadar bayaran. Berapa? Gaji mulai 200. 100. 2.400. 1.200. Okey, yang sudah bayar? Yang sudah bayar 2.000. 800. Banyak utang. Gaji. Gaji yang sudah kamu bayar berapa? 800. Hah? Bezanya. Terbaliklah. Okey lah. 4.000. 1.000. Taklah terbaliklah. Apa yang? Maksudnya kamu sudah bayar 2.400 tapi kamu belum bayar 800. Boleh? Oke, boleh. Oke. Itu 2 kali mah. 2 tuh. 2. Apa kayak? Okey. Jadi apa yang perlu kita buat di sini? Kita tambah. Kita tambah ke tolak? Kita tambah. Kenapa? Tolak lah saya mau cari gaji yang belum bayar. 400. Nah, ada yang cakap tambah, ada yang cakap tolak. Tolak. Untuk dapatkan apa? Kan juga. Fikir. Guna logik dulu. Sekarang guna logik dulu. Sirma. 2.400 tolak 800. Dapat ada lagi. Maksudnya di akaun kamu tengok balik. Nah, macam mana kita dapat 2.400 di sini? Kita tengok akaun apa? Akaun gaji lah. Akaun gaji. Akaun gaji adalah akaun belanja, kan? So the akaun di sebelah debitkan. Okey, so kamu jumlahkan. Okey, sekarang kamu jumlah kamu ada sudah 2.400 kamu sudah bayar. Oke. Okey. Nah, sekali lagi hasil belanja untuk mengira apa? Hasil belanja dan Hasil belanja digunakan untuk mengira untung rugi, kan? So bolehkah kita cakap macam bulan ini macam tiada untung oh. So itu belanja kita tak mau bayar lah. Ya. Jadi macam untunglah tinggi, kan? Macam dia boleh tu. Tak boleh kan? Ya. Boleh kamu bayar kemudian, tetapi kamu mesti ambil kira sepatutnya kamu bayar. Faham tak maksud tu? Ditambah. Dalam untuk tempo ini sepatutnya kamu bayar 3.200. Tetapi kamu hanya terbayar 2.400. Dan di dalam akaun kamu memang hanya tercatat 2.400. Okey, itu kamu kena faham situasinya. Ini telah bayar. Okey, kita mau faham apakah yang sepatutnya yang kamu bayar. Yang sepatutnya sudah tentu 2.400 tambah 800. Ya. 3.200. So apa yang kita mau buat di sini? Kita tambah. Sebab tambah jadi? Okey. Masalahnya semua benda mau bagaimana? Okey, so di sini kamu berhati-hati ya. Yang kita telah buat ialah Kita buat account. dan sebenarnya yang ini ledgernya sangat susah. Tak, ledgernya sangat susah. Oh, yang di begini itu. Ya, ledgernya sangat susah sebab kiri kanan sebagainya. Orang pun bingung. So cuba kita fahamkan tambah ledger dulu. Oke. Okey, so bila kita buat pelarasan apa yang perlu berlaku di sini? Itu je. Tengok ah.
Asalnya gaji itu dihantar ke mana? Gaji. Ataupun kamu mau terus buat di kamu punya imbangan duga? Boleh juga imbangan duga. Ada apa? Sekarang kita ada gaji kan? Baki? Bukan baki lah jumlah. Debit ke kredit? Kredit. Gaji. Oh, gaji debit. 2.400 kan? Tapi sepatutnya 800 Bangunlah. kan? Ya. So maksudnya kamu kena buat satu pelarasan di sini tambah 800. So gaji sebenarnya dia hantar ke Apple. Nah, akhirnya Hapur. adalah 3.200. Tetapi kalau kamu buat satu pelarasan begini, confirm kamu akan sakit kepala. Dia tak akan Iya. seimbang. Jadi macam mana mau? So kena fikir balik lagi 800 ini. Mana kamu boleh sembarang letak di sini sedangkan kamu belum bayar. Jadi ini senang sebab belanja belum bayar bermaksud kamu sedang berhutang. Masuk lagi. Maksudnya gaji belum bayar ini akan menjadi Debit. nah, apa dia dulu? Liability. Apa dia? Liability. Liability semasa. Aku cakap liability kan. Ya aku lupa kenapa. Kan sebab kamu kena catat kamu belum bayar 800 yang sepatutnya kamu bayar untuk tempoh ini. Okey, so bermaksud di sini ada satu pelarasan di gaji dan yang keduanya ialah gaji belum bayar kena masuk ke dalam liability semasa. Actually itu je. Ha. Kan? Tapi dari segi documentationnya sebenarnya legendnya sangat susah. Sangat. Oh, doi. Bagus kita fahamkan ini and then tapi kamu kamu perlu tahu jenaamnya kan? Iya. Ha. So dari mana? Kalau kamu faham ni kamu buatlah jenaamnya. Dan saya rasa kamu tak boleh buat jenaam kalau kamu tak faham apa berlaku. Putirnya Okay. sewa. So putihnya tengok je lah apa yang berlaku di sini. Apa yang kita debit, apa yang kita kredit? Debitnya tuh gaji. Kita debit gaji 800 kan? Nampak tak kita tambah 800 di sini? Apa yang kita kredit? Gaji belum bayar 800. Sebenarnya kalau kamu buat ini cukuplah. Jangan kamu sengaja buat legendnya kecuali kalau diminta buat legendnya. Nampak kan? Sebab kamu boleh nampak tambah tolaknya. Kalau kamu terpaksa buat legendnya, dan kamu bayangkan apa akan berlaku. So ini imbangan duga. Ini apa? Itu jurnal ambularasan. Oh, jenah penyelesaian macam perlu buktinya kali kah? Yeah. Buktinya apa? Memasukkan, Merekod. merekodkan gaji belum bayar. Belum bayar. Okey. Sekejap saya lupa, sorry. Ada imbangan duga terselaraskan. Ya. So kalau kita tambah 800 di sini, mana mungkin dia selaras? Iya, sah. Macam mana kita selaraskan dah? Kita buang. Buang. Tak. Kita tarik dia. It's actually yang ini, yang kedua ini. Kita masukkan gaji belum bayar ke dalam liability semasa kan? Dan account ini kalau belum ada di dalam account asal, ya kasih masuk ke dalam imbangan duga. Gaji belum bayar. Ya. Dan seimbang lah. Iya. Yang confirm dah seimbang. Oh, itu. Nah, so sini ada dua debit kredit. Di sini pun ada dua dan dia seimbang. Tapi kita Kalau Miss sama. Manakala kalau kita dah why? legendnya kah? Kita tulis ikut dia. Serap dia tuh. Okey, ledger kita mula dengan ledger apa? Kita dah tengok. Ledger gaji lah kan tu. Jadi dia mesti Ledger ambularasan akaun gaji. Ledger gaji, okey. Ledger gaji berapa? 2.400. Ya. Okey. Itu baki. Itu bukan gaji kan? Ini akan jadi Baki. sama ada tunai ataupun bank, kan? ya. Okey. So yang kita mahu ialah apa?
kita mahu sebelum dia dihantar ke Apo, kita mau tambah dia 800. Oh. Kan? So 800 di debit ke kredit. Kalau kita mau tambah, Dek, dapat. samalah dengan 1400 itu kan? Debit. So 800. 800 3.000 supaya kita dapat 3.200 yang kita boleh sekarang hantar ke untung rugi. Nampak? Okey. Jadi macam mana dengan 800 itu? Buat lagi satu. Okay. Dulu buku dia ada dua cara. 800 ini kita boleh biarkan sebagai baki. Sebenarnya logik juga. Tapi boleh buat kan? Sebab 800 ini maksudnya baki yang belum kita bayar. Kan? Masalahnya kita buat begini, macam mana kita boleh dapatkan ini gaji belum bayar? Kita buat lagi kan satu. Yes. So untuk ini terpaksa kamu buat satu account gaji belum bayar hanya untuk dapatkan namanya yang kita boleh hantar ke sana. Kan? So di sini kamu letak gaji belum bayar. Masalah tu nanti So di gaji belum bayar, dia List dari gaji. akaun gaji. So 800. Ah. So konsisten dengan jenayah kamu. Ah. Nah oleh itu sekarang yang 800 ini kita boleh hantar kepada akaun untung rugi kan? No, gaji belum bayar adalah sejenis liability semasa. Jadi masuk So bukan dia hantar tetapi kamu cari dia punya baki. Di sebelah Kredit ke debit? kredit. Kredit. Sebelah kredit dia akan hantar kepada liability semasa sebagai baki akhirnya. Oh. Okey. So yang ini kamu cuba lagi untuk ketika ABCD nanti kamu cuba. Hanya yang agak akan mengelirukan ialah apa? Tambah tolak okey lah kan? Boleh logik kan? Kalau terlebih kamu tolak balik lah. Kan? Kalau terkurang kamu tambah balik. Hanya siapa akan jadi liability, siapa akan jadi aset. Okay? Ini paling senang sebab belanja yang belum bayar sudah tentu hutang, so liability semasa. Ini jelas. jadi hasil. Okay, yang tiga lagi. Okay. Hasil belum terima. Kamu sepatutnya terima tapi kamu belum terima. Aset ke, liability ke, belanja ke, hasil ke, equity pemilik. Hasil. Benda yang kamu patut terima tapi kamu belum terima, bukan hasil. Yang betul-betul kamu terima sudah itu hasil. Liability. Orang hutang kamu hutang orang. Orang Hasil Orang. belum terima. Kita hutang orang. Kamu sepatutnya kamu sudah bekerja itu tapi orang belum bayar kamu. Liability ke aset. Liability. Yalah macam liability orang hutang kita perlu pergi kerja kan. Tapi di aset. Orang hutang kamu kan, kamu sepatutnya dapat hasil tapi belum terima. Kalau orang itu tidak bayar kita jual. Okey. Aset semasa. Betul lah, betul. Nah. Betul. Kita Kamu tahu kan ABT, Ya. kamu boleh jual kepada orang lain. Maksudnya jual hutang itu kepada orang lain, orang itu akan aset lah, dia memang aset. Nah, hutang orang kepada kamu aset. Bila kamu tutup kamu punya perkongsian itu yang berlaku. Hutang ABT itu kamu jual kepada orang lain. So dia akan Okey, ini senang sikit. Liability semasa, aset semasa. Yang terlebih dari kamu kena berhati-hati. Apa maksudnya prabayar belanja? Dia akan akhirnya jadi apa? Kamu terlebih bayar, tidak rugi. Okey, sekejap. Bila kamu terlebih belanja, kamu tolak balik daripada yang kamu sudah bayar untuk pengiraan untung rugi. Kan? So kamu sudah bayar tahun depan punya sewa dan sebagainya. Okay. So kalau kamu terlebih bayar, yang nilai yang terlebih bayar itu akan untuk tahun depan dia akan jadi apa? Belanja ke, hasil ke, aset ke, liability. Why? Bagus kah kalau kamu sudah yang belanja tahun depan kamu sudah terbayar? Bagus kan? Bagus lah, tahun depan tak perlu bayar sudah. Okay. Yeah, it's actually asset semasa. Okay.
Ambil balik. Ngajak fikir. Yalah, duit kamu sudah berkurang, kamu kena paham. Kamu terlebih bayar, tunai sudah berkurang kan. Tapi tunai berkurang sudah diambil kira di akaun tunai. Kan sekarang yang kamu kena justify ialah di mana duit itu sudah pergi untuk membayar belanja tahun depan. Dan belanja tahun depan kamu tidak boleh ambil kira sebagai belanja tahun ini. Sebab kalau kamu buat begitu, kamu boleh manipulate sehingga untung kamu sikit. Dan kamu boleh bayar cukai yang sedikit. Itu yang tidak dibenarkan. Kamu hanya boleh ambil kira belanja dalam tahun accounting period itu. Kan, so kalau kamu terbayar lebih tidak apa, tapi dia akan dikira sebagai aset semasa. So tahun depan kamu akan kurang bayar lah. Manakala yang belum bayar itu tahun depan dia akan tambah balik di belanja tahun depan lah. Berhati-hati dulu. Sekarang kamu tolak, tahun depan ni kamu tambah. Bahkan kalau soalan dia akan beri lagi yang terlebih tu kurang dari tahun lalu. Okey, hasil belum terperoleh pula asset ke liability. Okey, betul. Hasil belum terbuat liability. Hasil belum terperoleh, kamu sudah terima itu tapi kamu belum buat kerjanya. Liability. Yes, dia liability semasa. Yes, kamu hutang apa yang sepatutnya kamu buat kan, tapi kamu buat tahun depan. Dan orang boleh. So kamu tak boleh terima duit itu sebagai hasil tahun semasa. Yeah. Kamu kena liability semasa hingga tahun depan. Seolah-olah kamu hutang tahun depan. Okey? So nanti kamu fikir balik ini, kamu lengkapkan yang begini ABCD. Okey? Untuk yang bagiannya. Okey. Seterusnya adalah susut nilai. Susut nilai dan juga pelupusan. Pelupusan agak susah. Kalau masa baru nanti kita buat nanti. Okey, tak apa. Susut nilai dulu. Kenapa perlu kamu susut nilaikan kamu punya ABS? Bukan. Biasanya ABS lah. Sebab kalau AS macam kamu punya inventory, kamu tak perlu sengaja susut nilai, kamu akan buat penilaian inventory akhir, kan? Okey, so ABS pula di sini contohnya kenderaan. Bagi satu nilai lah, let me can see. 20,000 Okey, kita beli 20,000 pada tahun ini ya. kendaraan. Masih berindu. Okey, bila tahun depan bolehkah kita masih menganggap dia masih bernilai 20,000? Enggak kan? Okey, sebab tahun depan tak mungkin kamu jual dia dengan 20,000. Harus dikurangkan. Okey, so kamu mau kurangkannya macam mana? Terpulang. Setiap tahun kamu kurangkan dia satu nilai yang tetap ke kamu mau kira berdasarkan peratus? Peratus. So itu ada namanya kan? 15% tak? Ada namanya kan? Ada. Ada dua caranya. Saya pun lupa namanya. Atas baki berkurangan Ya, enggak? bagi berkurangan. Okey, kita buat yang senang sikit dulu. Yang tetap. So katakan setiap tahun dia kurang 19,000, 1,000. 19,000 kurangnya tinggal Kesian ya. Okey. Hanya fikirkan dari segi catatannya apa yang kita perlu buat. kita keluar. Tolak. Setiap tahun kamu akan tolak 1,000. 1,000. So yang 1,000 ini adalah panggil apa? Susut nilai. Okey. Ini panggil susut nilai dan dia sejenis Terkumpul. sabar. Kenapa ada terkumpul tu kan? Sejenis belanja bagus. Belanja. I think bagus kita buat satu tahun. Tahun apa? 2021 and 2022 ah. 2020. Okey. So pada 2021 kan, bila kita tutup account kita akan masukkan 1,000 sebagai susut nilai. Pada 2022 kita akan tolak lagi 1,000 sebagai susut nilai. Okey, so masalah sekarang ialah kamu tengok pada 2022 akaun kami patut macam mana? Apa sih? Akaun kita patut macam mana? Ataupun di imbangan duga lah teruskan sebab itu yang biasanya akan keluar kan? Okey. So di imbangan duga kita ada apa? Ada Debit, kita ada kredit. Butir. Okey, so kita ada kenderaan ini. ada nilainya. Kenderaan ini asalnya adalah 20,000. Dan sebenarnya nilai sekarang bukan sudah 20,000. Dia sebenarnya tahun lalu Ya.
dia sebenarnya 19.000. Tetapi sebab konsep sesuatu dalam account kan kos sejarah kan. Kos sejarah kan. So kos sejarah so maksudnya kamu mesti sampai bila-bila kamu mesti masih boleh nampak nilai 20.000 ini dalam account kamu. Paham ah? So kami mesti masih tulis 20.000. Iya. Okay. Tapi tahun lalu kamu sudah tolak 1.000. 1.000. So itu panggil susut nilai yang dulu-dulu. So itu panggil susut nilai terkumpul. Maju kau. 1.000. 1.000. Oh iya, kenapa dia? Oh. Jap, saya takut. Jap, saya mau contoh yang senang kamu apa? 2023 lah. 2023 habis sudah. Nggak, sebab saya tak mau kamu tengok nilai yang sama. Bebas sudah Syafrina. No, not Yeah. yet. Okay. Not yet, Shirma. So 2023 17.000 ah. Okay. Kau tidak akan tenang selagi result SPM tidak keluar. Trust me. Okay, katakan ini 2023. Ya. So kamu tengok sudah 2 tahun dia berkurang 1.000. Ya. Maksudnya sudah terkumpul 2.000. Mengurangkan nilai kenderaan maksudnya dia dikredit. Oke. Itu dari dulu ah. Dari 2022. Oke, sekarang kamu mau 2023 dan kamu perlu buat pelarasan. Apa yang perlu kamu buat? Terus pertama Apa yang perlu kamu buat? tengok dekat itu. Fikir-fikirkan Kamu perlu tolak lagi 1.000. 1.000 sebagai susut nilai. Maksudnya akan ada susut nilai sebagai belanja di bahagian debit ke kredit? David. Debit ke kredit? Kredit. David. Kredit lah. Susut nilai belanja? Kredit. Nilai itu kan David. Belanja kan? Ya. Debit kan? Debit kan? Macam gitu siapa dia sekarang? Debit kan? Iya. Debit. Jadi bagaimana seimbangkan pelarasannya ini? Macam mana? Paham kan? Yang pasti kita mau susut nilai 1.000, so kita tambah lagi belanja di debit. David. Kita tambah row ini. Mana kreditnya? Dan kamu fikir balik, di PKK kamu nanti apa yang kamu akan tulis? Kalau di PKK susut nilai itu Kamu akan ada kenderaan. kos Kamu susut nilai kamu letak di kolom berapa? 2. So maksudnya di Situ nilai asalnya? di depan Depan sini. bukan sebelah sini. Sini. Sebelah sini. Kamu berapa kolom? 3. 3. 3. Susut nilai di tengah. Nilai di tengah. So nilai asal? Buku di ujung tuh. Nilai asal di mana? Susut nilai ke susut nilai terkumpul? Susut nilai terkumpul. Nah, kan? So 20.000 begini kah? Ya. Lepas tu 3.000 begini. Lepas tu 17.000. Okey. Kenapa 3.000? Sebab dia tolak kan 20 tolak 3.000. Nilai terkumpul 3 tahun. Iya. Bermaksud pelarasan satu lagi ialah di mana? Kat Mana anda nampak? Kos. Yalah, pelarasan ada 2 kan. Satu kamu tambah susut nilai sebagai belanja kan. Satu lagi? Mana kita dapat 3.000 tadi? Kenapa 3.000? Sebab dari dulu sudah 2.000. Sekarang mau tambah 1.000 lagi kan? Maksud kamu akan tambah di sini. Kamu akan tambahkan susut nilai terkumpul. So kamu tengok balance ke tidak? Balance. Susut nilai terkumpul kamu tambah 1.000, susut nilai kamu 1.000 di debit. Akan. Tapi yang akan berlaku ini akan pergi ke belanja. Yang ini kamu akan kumpulkan ini, kamu akan hantar ke sini. Yang penting fahamkannya ini.
Sekali lagi bila buat legendnya itu lagi membingungkan. Sebab Tak boleh legend tu saya nak tahu macam mana. tak kamu tahu kenapa? Senang lagi bantu. Kamu tahu kenapa? Ya ini pelarasan kita saja yang kira. Langsung tiada benda bergerak pun. Kan? Kendala itu masih di situ. Iya, Shelby-nya. Okey, tapi cuba saja kita fikir ya. So apa yang perlu kita buat? Jika kau fikirkan kau boleh. Kita perlukan akaun apa? Pada akhirnya dia perlu apa? Kamu fikir. Di akaun, di apa? Kamu perlu dia masuk sebagai susut nilai. Di PKK kamu perlu dia masuk sebagai susut nilai terkumpul untuk kenderaan. Nampak kan? So how are we going to achieve that? Susut nilai senang, wujudkan sajalah susut nilai Satu lagi susut nilai terkumpul. untuk tahun tersebut. Tahun tersebut saja. So belanja kamu masukkanlah 1,000. Ini tak tahu nak letak di mana. Okey. Susut nilai terkumpul apa yang terjadi ialah kita mau tunjukkan bahawa dia dari 2,000 menjadi ke 3,000 dan dia adalah terkumpul. Dia bukan belanja. Dia bukan hasil, kan? So bermaksud dia ada baki. Dan bakinya sebenarnya di sini adalah 2,000. Dari tahun-tahun sebelumnya dia ada 2,000. So baki PB. Very good. And then kita mau hantar lagi 1,000 ke susut nilai terkumpul kendaraan. So bermaksud di sini kita akan tulis susut nilai terkumpul kendaraan. So di sini akan 1,000 daripada susut nilai sahaja menjadikan akhirnya kamu kira dia 3,000, 3,000, kemudian baki HP menjadikan sudah tercapai maklumat kita untuk menjadikan dia 3,000 untuk tahun seterusnya, kan? Sabar. So ini kita boleh hantar sebab dia macam aset kan. Untung rugi buatlah seperti macam begini. Lepas tu dapatkan 1,000 hantar ke untung rugi. Supaya bila dia dihantar dia membawa nama susut nilai dan bukan susut nilai terkumpul. Okey. Okey. Alright. Ya. Okey. Kalau dia apa pula? Kalau dia baki berkurangan. Baki berkurangan. Ya bukan baki berkurang. Apa namanya? Belum terproses. Belum. Tadi garis lurus. Ya ini? Kos tetap. Bukan, ini bukan tetap. Baki berkurangan. Yalah baki berkurangan. Itu kan ada 3 aja. Baki berkurangan kos tetap. Itu je. Okeylah baki berkurangan lah. Apa maksud baki berkurangan? Bakinya kurang. Semakin kurang lagi kurang. Apa cikgu? Ya. So dia katakan setiap tahun dia kurang 5%. Betul lah tu. Nah, Baki itulah. berkurang. Berkurang dan berkurang. Hanya pengiraannya macam mana kamu akan dapatkan? Pengiraannya adalah peratus. Darab beratus. Nilai Nilai? SNT tu kan. Darab peratus darab bulan. Okey, darab ayah kalau ada bulan lah kan. Ya. Kalau kita katakan lengkap dulu setahun, Tahun 12 ke 12. 20,000 darab 5%. Ngam-ngam 1,000. Okey. Kan? Ya. So ini dia memang akan tolak 1,000. 1,000. Hanya bezanya di sini, seterusnya dia akan tolak. Dia akan ambil 20,000, tolak dulu 1,000, baru darab dengan 5%. Berapa tu? 300. Kenapa dapat 300? 950. So ini akan tolak 950. Something hebat. Berapa? Malas aku. Dapatlah angkanya kan? Okey, itu dari segi mathsnya. Tapi dari segi akaunnya, kamu faham tak macam mana kamu akan dapatkan nilai ini? Mana? Sebab dia bukannya pun akan tunjukkan apa berlaku sebelum itu kan? Iya. Dan macam mana kita cari benda ini? Ada dibagi di Daripada timbangan.
imbangan duganya asal itu. Nah, kamu tengok berapa sudah susut nilai terkumpul pada tahun tersebut. So kamu tolak sebelum kamu darab. So ini menjadikan susut nilai sebab benda yang sama. Okey, hantar sebagai belanja dan tambahkan ke susut nilai terkumpul. Oke. Kalau pelupusan ada pelasan nggak? Setakat ini belum kan? Belum. Okey, next yang paling selalu ialah hutang. Anda Aku terlalu live. Okey, yang ini kenapa kita perlu selaraskan? Pahear. Kita sedang lihat hutang yang mana, EBT ke EBT? EBT. EBT. Kenapa kita perlu selaraskan? sebab harus terlaras. Perlu laraskan, selaraskan. Dia harus laras masuk. Ini ialah apa tadi? Tadi kamu pun terfikirkan orang hutang kamu betul ke itu aset? Macam message dia. Macam. Tetapi Macam. tetapi kalau biasa pun orang hutang kamu merasa itu aset kah? Tidak. Memanglah aset, tapi macam Liability. ragu-ragu dia akan bayar ke tidak kan? Ragu-ragu means hutang ragu. Kalau dia tak bayar. Iya. Oh, Iyalah itulah maksudnya. Itulah. Bila kamu dapat EBT ada satu nilai yang besar kan? Tapi tidak semestinya kamu akan terima semua. So kamu ragu-ragu lah. hutang ragu. Tapi itu baru kamu ragu-ragu kan? Meragukan. Kamu ragu-ragu saja. So kamu letak dia sebagai peruntukan hutang ragu. Yes. Dan sebenarnya kamu tidak buat apa-apa pun. Kamu bukan keluarkan duit dan sebagainya. Okey, so contohnya. Bagi contoh. Berapa hutang orang dengan kamu sekarang? Contoh 15 Ini kena berapa tahun? 15.000 lah. Okey, 15,000. Okey. 15,000. 15.000. EBT kamu sekarang 15,000. So pada tempo reporting itu bolehkah kita laporkan semua ini sebagai aset? Ataupun kita macam ragu-ragu lah. Ya 5,000 hutang ragu. Kamu ragu-ragu Tak mampu rasa dia bayar. mungkin ada akan tak akan bayar. Ya, 5,000. Okey. So bagi 1%. Bagi 1%. Bagus, bagus jangan 5 lah, nanti angkanya terlalu banyak digit. 10% tinggi juga. 5 lah. 500. Jadi 500. 500 Okey. is So ini katakan ini tahun pertama. Ya ini kamu kena ikut perkembangannya. Tahun 1. Okey. So ada 10,000. Kamu rasa 5,000 tidak boleh bayar. So apa perlu kita buat itu? Kita ambil 10,000 dalam 5% berapa tu? 500. 500. Jadi tinggal 9,500. Okey. So ngam. So maksudnya di dalam PKK kamu akhirnya dia akan jadi apa? EBT ini kan dia akan 10,000. Lepas tu tolak di bawah kah? Iya. Okey, so tolak Hutang ragu. BHR. tolak peruntukan hutang ragu. Yes, 500 dan jadikan 1.500. okey. So maksudnya di imbangan duga KDN. imbangan duga Kadar bayar. pada awalnya kalau ini tahun pertama all you have is EBT 10,000. Itu je kan? Peruntukan hutang ragu kita yang kira kan? Kita yang kira di sini kita mau peruntukan hutang ragu. Jadi ke debit? Kita ke debit? Debit. 500. Kredit. Ada bukan peruntukan hutang ragu dengan account itu maksud kali. Account Belum terima. belum. Yalah kamu belum terima. Ini kan satu kali. Jadi di mana? Peruntukan Di mana dia keberadaan? kredit kan? Okey. So dari mana dia keluar ni? Mana satu lagi? Sabar. Dalam membalik sabar. Okey. Okey, jadi 500 ini datangnya mana? Okey. 500 tu hasil daripada apa? 10
10.705%. Iya, maksud saya paham. Jadi pelarasannya satu case di sini kan. Mana lagi 1.500 itu? Ah, Hutang lapuk. iya. Bukan lapuk lain. Lapuk itu lain. Oke. ragu. Ini kamu hanya ragu-ragu, belum lagi lapuk. Hutang ragu. Oke. Account belum terima bersih. Kejap. Besi. Pergi belanja. Enggak, yang besi itu kamu akan buat di sini di PKK. Itu bukan pelarasan. Kebalik bapak pun kita dipikir. Oke, ingat dulu bila imbangan duga pelarasan, kamu perlu buat apa tadi? Sekejap. Kami perlu buat Itu. buat apa yang takut. Yang di sini pun perlu jenamnya kan tadi. Iya. Tapi tak banyak masalah lah, kamu boleh nampak debit kreditnya. Iya, nampak. Oke. Yalah, maksudnya untuk pelarasan masih penting kamu tahu apa berlaku dulu. Baru kamu sesuaikan ke formatnya. Oke. Kamu ada baik ini sebab kredit 500 kan, so debitnya apa? Seakan-akan tiba-tiba kamu mengalami kekurangan pada aset kan? Bagus. So dia sejenis belanja. Dia sejenis belanja. Walaupun sebenarnya kita tak keluarkan duit pun. Oke, so kamu kena tambah satu belanja, so maksudnya sebagai debit. So untuk kali pertama kamu akan namakan sebagai hutang ragu. Sebagai sejenis. Ya kan? Aku cacat tadi itu hutang ragu. Oke. Sebagai sejenis. Jangan tadi belanja. Sebagai jenis belanja, betul lah debit kan? Iya. Ya. Oke, so di journal kamu akan buat beginilah peruntungan antara ragu 500. Oke. Sabar, 10 minit lagi, cukup nih. Oke. Jadi saya bilang 3 aja. Satu. Oke, tahun 2. Terus Tahun 2, sekarang kamu kira-kira kamu punya hutang ABT sudah 12.000 dan melihat keadaan ekonomi sekarang, banyak orang bankrupt nih. Kami tidak. So kita letak 6%. Tidak. Oke. So kita letak 6%. Ya, jadi So kamu kena kira 12.000 jarak 6%. 6%. Berapa? 720. 720. Ya. Oke. So fikir balik nanti pada PKK apa yang kita mau pada tahun ini. Kita mau lihat ABT adalah 12.000 dan kita mau melihat PHR adalah 720. So di imbangan juga ABT sekarang adalah 12.000 debit. dan PHR adalah 720. no. No. PHR pada imbangan duga asal adalah PHR daripada tahun lalu. 500 Bermaksud dah kasih. kamu akan nampak ia 500 bagus. Iya. So apa yang perlu kita selaraskan di sini, kita perlu tingkatkan PHR daripada 500 kepada 720. So kita kena tambah 220. Bermaksud bertambah lagi kami punya belanja, tapi belanja kami bukan 720. Paham ah? Sebab tahun lalu kamu sudah kononnya masukkan 500 sebagai belanja. Kan? So yang kamu perlu buat di sini ialah 220 sebagai di debit di dalam akaun pertambahan hutang ragu. Macam mana kamu buat dia punya T, nanti fikirkanlah, just kamu sengaja wujudkan saja ini. Dan PHR sama dengan susut nilai terkumpul, dia adalah macam aset, maksudnya dia ada baki. Sesuai yang 500 ini baki pindah ke sini. So kamu masukkan 220 di bawah perincian pertambahan hutang ragu, tambahkan buat satu akaun T pertambahan hutang ragu, lepas tu hantar ke belanja. Okey. 452. Ada apa 8 minit lagi, jangan risau. Okey. Tahun 3. Tahun ketiga. Tahun ketiga. Ekonomi semakin teruk. Bisnes pun sikit. Ya. So ABT sekarang kami tinggal terus imbangan juga. Ya. Ya.
Okay, so sekarang ADT sekarang tinggal 8,000 sebab sikit bisnes kita. Makin bengkok. Kenapa lah benih? Oh ya. Semakin basic. Okay. Dan okay, so sekarang kita mau letak, katakan okay lah, masih lagi 600. Tetapi di pelarasan itu ada lagi pula, sebab ekonomi terlalu teruk. Sekarang memang ada penghutang EBT yang sudah confirm bankrupt. So itu kita panggil hutang lapuk. Muflis saja. Yeah. Tidak dapat bayar. So dia katakan 2,000. Banyak pula ada. Okay? Hutang lapuk 2,000. So itu akan jadi apa? Itu jadi belanja. Ini sendiri akan jadi satu Hasil belanja. pelarasan, kan? Okey, dia pelarasan kan? Sebab yang ini dia di bawah makluman tambahan nah. Ingatlah kalau di atas sudah ada hutang lapuk itu maksudnya sudah ambil kira. Okey, kalau belum maksudnya kita kena tambah. Sekejap, apa akan berlaku bila ada hutang lapuk? Sekali lagi, setiap kali mesti ada dua benda berlaku. So EBT akan berkurang dan pengurangan itu akan dianggap sebagai belanja kan? Okey, itu satu. So maksudnya di sini kamu kena tolak 2,000. Kamu kena iyalah, tolak 2,000 lah terus kan pelarasan kan? Kamu terus tolak 2,000 di sini. Lepas tu wujudkan hutang lapuk sebagai belanja. So di sebelah Kredit. berhati-hati Debit. sebagai belanja debit. Tersasil. Seimbang? Macam tidak lah. Berhati-hati, seimbang sebab ini tolak ini tambah. Oh. Tengok, balik kepada persamaan kan semua benda begini. Hanya sekarang peruntukan hutang ragu kamu yang baru, kamu kira macam mana? Itu Ini kamu kena berhati-hati. 8. Adakah 8,000 darab 600? Tidak. Tidak. Kamu kena ambil 8,000, tolak dulu hutang ragu tersebut sebab hilang sudah 2,000 tersebut. Ya. Barulah kamu darab dengan 600. 6%. Okay, kira berapa? 6,000 dalam 6%. 360. Okay, 360. 360 darjah. 60 dalam. Okey. Maksudnya PHA kamu 360. Iya. Jadi yang untuk tahun tersebut belanjanya 360. Kah? No, sebab kamu kena rujuk balik tahun lalu punya PHA adalah berapa? 700. 720. Bagus. Jadi 700. Dan kita sekarang mau dan perlu turunkan PHA kepada 300. yes, so, maksudnya kita kena tolak 360. Berapa So tuh? mana satu lagi pelarasan? Apa tuh? Apa yang ditolak? Dia sekarang 720 kan dari tahun lalu. PHA baru 360 kan? 360 lagi Okay. satu. Di mana 360 itu ditolak? Di Belanja kan? Tapi berhati-hati. Dia sekarang dia berkurang dari 720 kepada 360. Seolah-olah belanjanya berkurang. Bermaksud sebab kalau kamu cuba macam tadi ya, sini 220 kan? Kamu letak sini 360. Hutang ragu. Kamu tengok di sini kamu tahu sudah masalah. Sebab sini tolak sini tambah. Lagi tak seimbang. Kan? Sebenarnya bila peruntukan hutang ragu berkurang, bermaksud itu adalah hasil. So 360 di sini. Dan namanya adalah pengurangan hutang ragu. Okay, 2 minit last. Kalah. Nah itu senang. Hutang lapuk terpulih itu senang sebab ini sebagai apa? Ini sebagai Tapi ini kurang akan masuk pelarasan. Kamu faham kenapa tak? Sebab pelarasan itu maksudnya duit keluar masuk sudah semua sudah berlaku. Hutang lapuk terpulih maksudnya tiba-tiba dia hidup balik lepas tu dia bayar kamu. Nah. So kalau dia sudah bayar, tunai sudah masuk. Kalau tunai sudah masuk, kamu belum masukkan hutang lapuk terpulih, dia tak akan seimbang. Nah kan? Okay, just keep in mind kalau ada hutang lapuk terpilih dia sebagai
sejenis hasil lah. So dia akan sama ada masuk ke dalam tunai ataupun bank. So biasanya dia tak akan di dalam pelarasan di sini. Jadi dia masuk orang. Kamu kena tengok situasi lah apa maksudnya. Mengadu soalan. Boleh tak dia cakap hutang lapor terpulih tapi belum direkodkan? Tidak kan? Biasanya belum direkodkan itu apa? Tidak boleh. Ambilan cash pun biasanya dia tidak boleh cakap sudah ambil cash tapi belum rekod. Salah rekod boleh lah. Lepas tu belum rekod maksudnya kamu pergi kurangkan lagi lah. Okay. Ataupun yang biasanya ambilan stok dan sebagainya. Sebab bila ambilan stok kamu tak nampakkan. Okay.